Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Negeri Sembilan menentang Johor Darul Takzim, yang mana Johor Darul Takzim menang 1-0 hasil jaringan lewat daripada Fernando Forestieri pada minit ke-100. Boleh dikatakan pada perlawanan ini 10 minit masa tambahan yang diberikan oleh pengadil adalah satu masa yang agak panjang disebabkan pembuangan masa yang dilakukan oleh para pemain ketika dalam perlawanan, terutamanya melibatkan penjaga gol Negeri Sembilan. Ini adalah satu tindakan yang sepatutnya tidak wajar dilakukanlah. Tambahan pula, game semalam boleh dikatakan kedua-dua pasukan bermain dengan baik. Negeri Sembilan ada menyerang walaupun pada hakikatnya Johor Darul Takzim menguasai perlawanan, tetapi Negeri Sembilan menunjukkan satu corak permainan yang mantap dan juga perform juga dari segi bertahan dan juga dari segi counter attack. Tetapi yang tidak berkenan disebabkan pembuangan masa itulah. Terlalu banyak buang masa, jatuh goalkeeper, siap bagi arahan dekat ball boy untuk lambatkan bagi bola dekat para pemain ketika bola out ataupun goal kick dan sebagainya. Itu adalah satu tindakan yang tidak wajar lah. Jadi apa pendapat anda mengenai tambahan masa 10 minit tu? Sila komen di bawah. Saya tak mau komen banyak-banyak. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan pasukan Johor Darul Takzim dahulu. Apakah perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan ini? Perkara pertama yang boleh saya puji adalah tentang second half, iaitu kemasukan Safiq Rahim yang menggantikan Nathaniel Hong Wan. Yang mana dengan kemasukan Safiq Rahim pada second half menggantikan Hong Wan, barulah saya nampak yang gameplay JDT lebih teratur dan JDT banyak melakukan passing-passing ke hadapan dengan key lepas untuk mencari pemain-pemain yang berada di hadapan untuk membuat larian ataupun penetration run di bahagian pertahanan ataupun di bahagian wide area pasukan Negeri Sembilan. Jadi dengan kemasukan Safiq Rahim ini telah menyebabkan bahagian tengah pasukan JDT lebih tersusun, lebih teratur dan lebih banyak menggerakkan serangan yang tersusun dengan hantaran-hantaran yang menarik lah. Jadi boleh saya katakan peranan Safiq Rahim pada perlawanan semalam lebih bertindak sebagai wide playmaker, iaitu dia akan bertindak sama ada di bahagian kiri untuk membantu Koh Beng Ong ataupun bertindak di bahagian kanan untuk membantu Arif Aiman. Jadi kemasukan Safiq Rahim ini telah menggerakkan pasukan JDT untuk lebih laju di bahagian tengah dan banyak gerakan yang tercipta di second half akibat ataupun hasil daripada gerakan-gerakan yang dicipta oleh Safiq Rahim selepas kemasukan beliau. Jadi pertukaran yang dilakukan itu memang memberikan impak yang positif lah kepada barisan tengah pasukan JDT yang boleh dikatakan agak struggle waktu first half untuk melakukan hantaran-hantaran passing ataupun hantaran-hantaran lintang, hantaran-hantaran ke hadapan, dan peranan Hong Wan sebagai holding midfielder pun dilihat tidak beberapa menjadi apabila banyak juga melakukan mistake dan juga passing-passing yang tidak kesampaian. Jadi kemasukan Safiq Rahim itu telah mengubah sedikit dimensi di bahagian tengah pasukan JDT pada second half ketika game semalam. Itu perkara pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Johor Darul Takzim. Perkara kedua yang boleh saya puji tentang Johor Darul Takzim adalah bagaimana mereka memanfaatkan wingback mereka, iaitu Arif Aiman dan juga Koh Beng Ong di bahagian kanan dan juga bahagian kiri untuk lebih ofensif ke hadapan bagi membantu bahagian serangan. Memang semalam kita nampak yang Arif Aiman dan juga Koh Beng Ong mereka agak struggle untuk menembusi bahagian pertahanan Negeri Sembilan yang bermain dengan low block dan juga agak compact. Tetapi banyak gerakan-gerakan yang mereka lakukan berjaya menembusi bahagian pertahanan Negeri Sembilan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apabila hantaran-hantaran lintang ataupun cutback yang dilakukan oleh mereka seakan-akan tidak mampu untuk menjumpai bahagian serangan ataupun target man mereka, iaitu Backson ataupun Forestieri yang kadang-kadang berada dalam kedudukan yang tidak baik ataupun tidak sesuai untuk menerima umpanan tersebut. Bahkan dengan kemasukan Fernando Rodriguez juga, benda tersebut juga gagal dibaik ataupun gagal diimprovekan dengan baik oleh barisan serangan pasukan Johor
Darul Takzim. Tetapi itu tidak menidakkan yang Koh Beng Ong dan juga Arif Aiman menunjukkan satu prestasi yang sangat bagus untuk bermain sebagai wingback. Mereka sangat ofensif, mereka terlibat dengan gerakan-gerakan menarik di bahagian kanan dan juga bahagian kiri untuk melancarkan serangan bagi pasukan Johor Darul Takzim. Itu yang kedua yang boleh saya katakan untuk pasukan Johor Darul Takzim. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji adalah tentang peranan Forestry. Forestry pada game ini menunjukkan satu performan yang baik, banyak melakukan percubaan. Ada satu percubaan beliau berjaya ditepis dengan baik oleh Shihan, yang mana boleh saya pujilah Shihan. Walaupun buang masa, tetapi memang tak boleh nafikan yang Shihan juga cemerlang. Dan Forestry pada perlawanan ni banyak kali dia menggunakan kelebihan individu yang ada pada beliau seperti gelecekkan, iaitu dribbling yang menarik, yang mana kita boleh tengok Forestry mampu untuk mengawal bola dan juga gelecek yang baik di dalam ataupun di hadapan kotak penalti pasukan Negeri Sembilan, disebabkan pemain-pemain pertahanan Negeri Sembilan dah terlalu kompak dan dah terlalu bermain dengan defensive line yang agak rendah. Kita boleh lihat Forestry seringkali melakukan percubaan jarak jauh dari luar kotak penalti, dan hasilnya adalah pada minit ke-90 dengan minit ke-100 dengan teknik dan juga kualiti yang padu ada pada Forestry. Forestry akhirnya berjaya untuk menjaringkan gol kemenangan kepada pasukan Johor Darul Takzim. Itu yang ketiga yang boleh saya puji. Yang keempat, apa yang boleh saya puji tentang Johor Darul Takzim ni adalah mengenai bahagian attacking dan juga middle third mereka, iaitu yang mana mereka pada perlawanan ini mereka memang dah nampak yang pasukan Negeri Sembilan akan bermain dengan defensive line yang agak rendah, atau dalam istilah dia adalah low block. Jadi pemain-pemain pertahanan Negeri Sembilan akan compact dan akan sit deep ataupun duduk terlalu ke bawah. Maka apa yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT pada perlawanan ini adalah mereka tidak terlalu berusaha untuk melakukan penetration ataupun tidak terlalu berusaha untuk cuba masuk ataupun melakukan serangan menggunakan wide area bagi masuk ke dalam kotak penalti pasukan Negeri Sembilan. Sebaliknya pemain-pemain JDT banyak melakukan percubaan dari luar kotak penalti. Sebab apa? Sebab mereka tahu sukar untuk menembusi barisan pertahanan Negeri Sembilan yang agak kompak, low block dan juga berdisiplin. Maka pemain-pemain JDT banyak melakukan percubaan dari luar kotak penalti untuk cuba menembus ataupun untuk cuba menjaringkan gol. Tetapi sayanglah, sebab sepak-sepakan luar daripada kotak penalti pasukan JDT ni ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya. Tetapi yang kebanyakannya berjaya adalah daripada Forestry lah. Kalau daripada Bekson tu banyak tersasar, daripada Afiq Fazail pun banyak tersasar sedikit dan sebagainya. Jadi itu benda yang boleh saya pujilah untuk pasukan Johor Darul Takzim. Untuk kelemahan pasukan Johor Darul Takzim, untuk perlawanan ni kelemahan yang paling ketara macam saya cakap tadi, mereka bertemu dengan pasukan yang bermain dengan low block, mereka berjumpa dengan pasukan yang bermain dengan defensive line yang agak rendah. Jadi agak sukar untuk mereka berterusan masuk ke dalam kotak penalti ataupun di box pasukan Negeri Sembilan, dan mereka cuba banyak melakukan hantaran-hantaran lintang ke dalam kotak penalti ataupun cutback. Kita boleh tengok ada Arif Aiman melakukan cutback, hantaran lintang, Koh Beng Ong pun sebegitu. Tetapi yang menjadi masalah adalah di bahagian target man mereka, iaitu Bekson atau Forestry, yang mana pada perlawanan ini boleh saya katakan cutback ataupun hantaran lintang yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT gagal untuk mencari pemain-pemain mereka di bahagian serangan, yang menyebabkan hantaran-hantaran lintang ataupun cutback yang dilakukan sama ada oleh Arif Aiman, Matthew Davis, Koh Beng Ong dan juga Forestry di bahagian kiri dan juga kanan. Maka mereka punya hantaran tu berjaya dibaca dengan mudah dan berjaya dikeluarkan oleh barisan pertahanan Negeri Sembilan dengan mudah. Jadi boleh saya katakan ini adalah akibat daripada penglibatan bahagian serangan pasukan JDT, iaitu Bekson untuk cepat bertindak berada dalam kedudukan yang tepat untuk menerima bola adalah agak lambat. Jadi boleh saya katakan positioning beliau ketika hantaran-hantaran dilakukan pun agak lambat, dan juga beliau pun lambat untuk bereact ataupun untuk memberi reaksi kepada hantaran-hantaran ataupun cutback yang dilakukan. Ada beberapa hantaran yang berjaya untuk menjumpai Bekson dan sebagainya, tetapi finishing ataupun penyudah pula yang menjadi penghalang apabila penyudah Bekson pada malam ni boleh dikatakan agak kurang lah. Banyak percubaan yang tersasar, bahkan tidak menepati kepada sasaran. Itu kelemahan yang ketara lah untuk JDT. Dan dengan
benda tu sebenarnya Benjamin Mora dah nampak dah kelemahan tu. Yang mana dengan kelemahan tersebut, Benjamin Mora membuat pertukaran dengan membawa masuk Fernando Rodriguez. Yang mana kalau kita tahu Fernando Rodriguez ni dia punya corak permainan ataupun style of play adalah target man, ataupun dia orang bagi bola kat dia, dia boleh score. Kiranya hantaran-hantaran lintang, cutback yang dilakukan tu kira makanan lah untuk Fernando Rodriguez. Tetapi dengan kemasukan Fernando Rodriguez sebagai penyelesaian untuk masalah tersebut juga gagal ataupun tidak memberi impak yang positif sangat kepada bahagian serangan JDT, yang mana Fernando pun tak apa nak menjadi apabila positioning beliau pun lebih kurang macam Backson, yang mana kedua-dua player ni selalu drop ke bawah, kadang-kadang lambat untuk involve ataupun masuk balik dalam kotak penalti. Jadi itu tentang kelemahan ataupun kekurangan lah untuk JDT pada perlawanan ini yang mereka boleh improve. Yang kedua, apa yang mereka boleh improve juga untuk game ni adalah tentang defense department yang diketuai oleh Khalid Murga, Syarul Saad dan juga Matthew Davis. Mereka pada perlawanan ni bermain dengan defensive line yang agak tinggi untuk pasukan Johor Darul Takzim, dan benda tersebut hampir-hampir menjadi punca kepada kekalahan mereka apabila pemain-pemain Negeri Sembilan banyak melakukan serangan melalui corak counter attack, yang mana mereka banyak terdedah disebabkan defensive line mereka yang agak tinggi. Salah satunya saya bagi adalah peluang yang terhasil pada minit ke-90 lebih, yang mana Adesu Koti ada peluang yang terhidang hasil counter attack yang dilakukan oleh Selvan. Satu hantaran yang tepat disebabkan defensive line yang dah tinggi, maka Adesu Koti itu berada dalam kedudukan yang kosong. Selvan buat through passing, sayang Koti pula gagal untuk memanfaatkan peluang tersebut untuk menjaringkan gol. Kalau gol tu kemungkinan besar Negeri Sembilan dah menang, confirm menang game tu, sebab tu dah minit-minit akhir. Selepas Koti cuba tu lah Forestry score. Jadi defensive line mereka perlu lebih tersusun. Kalau nak main tinggi boleh, tak ada masalah, tetapi perlu berhati-hati dengan counter attack daripada pasukan-pasukan yang ada player winger ataupun bahagian hadapan yang laju seperti Negeri Sembilan. Nasib baiklah barisan serangan Negeri Sembilan ni agak tumpul pada perlawanan semalam. Jadi itu untuk JDT. Overall mereka memang menguasai perlawanan, main bagus, tetapi sayang penyudah tak ada. Okey, itu untuk JDT. Untuk Negeri Sembilan pada game ni, saya tidak menyatakan yang mereka bermain dengan parking bus. Mereka tidak parking bus. Sebaliknya mereka bermain dengan baik. Mereka berjaya untuk absorb tekanan dan juga serangan yang dilakukan oleh JDT. Cumanya mereka mempunyai sedikit masalah apabila mereka suka membuang masa. Daripada segi membuang masa itulah yang menjadi focal point ke dalam perlawanan ini, yang mana Shihan suka buang masa, pemain-pemain Negeri Sembilan suka buat jatuh lepas tu buat injured dan sebagainya. Jadi benda tu yang menjadi persoalan kepada game ini. Tetapi macam saya cakap, saya tak mau membincangkan perkara tersebut. Saya hanya ingin membincangkan dari segi teori taktikal sahaja. Jadi untuk pasukan Negeri Sembilan, apa perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Negeri Sembilan? Yang pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Negeri Sembilan adalah tentang defense department mereka yang diketuai oleh Kuzaimi PE, Nasrullah dan juga Anas Rahmat, yang mana back 3 pasukan Negeri Sembilan, yang mana ketika bertahan mereka akan membentuk back 4 dengan Cik Rashid serta Zamri Pin di bahagian left wing back dan juga right wing back. Mereka telah menunjukkan satu performance yang baik di bahagian defense department pasukan Negeri Sembilan. Mereka bermain dengan low block, iaitu defensive line yang agak rendah. Mereka sit deep, mereka duduk di ke bawah, dan mereka yang paling penting adalah daripada segi compact, mereka berjaya untuk tutup ruang daripada pemain-pemain JDT masuk ke dalam kotak penalti mereka. Mereka sangat berdisiplin dari segi pembacaan game, dan dari segi challenge first ball mereka sangat-sangat bagus, dan daripada segi interception mereka sangat bagus, blocking sangat bagus. Kita boleh lihat bagaimana pemain-pemain JDT cuba untuk melakukan hantaran lintang, cutback dan sebagainya. Mereka akan cepat dan juga cuba untuk melakukan interception dan juga blocking yang dilakukan. Jadi benda ni memang sangat baguslah untuk defense department pasukan Negeri Sembilan yang bermain tanpa Herut Gulon, tetapi mereka bermain dengan sangat-sangat cemerlang. Mereka sit deep, mereka low block, mereka berjaya tutup ruang, dan mereka berjaya untuk intercept dan juga block serta membaca game dengan sangat baik. Dari segi marking pun mereka sangat perform. Mereka tidak membiarkan Backson berkesorangan, mereka tidak membiarkan Arif Aiman dalam keadaan yang bebas, mereka tak membiarkan Kobing Om berada dalam keadaan yang bebas. Jadi memang defense department pasukan Negeri Sembilan mantap lah semalam. Dan
sayang lah, tewas gol lah minit tu sayang lah. Tu sebab orang kata jangan buang masa, kalau tidak dia merugikan pasukan kita. Jadi itu perkara pertama yang boleh saya puji untuk Negeri Sembilan. Yang kedua, apa yang boleh saya puji untuk Negeri Sembilan adalah di second half, iaitu di 15 ke 20 minit yang terakhir, yang mana kemasukan Selvin pada perlawanan semalam telah mengubah sedikit corak permainan pasukan Negeri Sembilan dari segi counter attack, yang mana peranan Selvin dalam membantu bahagian serangan semalam, banyak gerakan yang dilakukan dia, lebih daripada 2 ataupun 3 gerakan solo yang dilakukan oleh Selvin, hampir-hampir membantu bahagian serangan pasukan Negeri Sembilan untuk menjaringkan gol. Tetapi sayanglah gerakan-gerakan tersebut gagal disudahkan dengan baik. Tetapi saya nak puji Selvin, bertubuh kecil, lari laju, memang bagi saya dia perform semalam. Walaupun main sekejap tapi dia perform. Dia berjaya menguncang-ngacirkan pertahanan pasukan JDT. Beliau bermain dengan sangat baik. Memang saya rasa Selvin deserve to get more minute untuk pasukan Negeri Sembilan. Dia deserve untuk berada menjadi super sub untuk Negeri Sembilan. Dia menunjukkan kualiti yang ada pada beliau. Ball control, speed, dia punya dribbling memang padu kan? Tetapi sayanglah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Selvin gagal dimanfaatkan oleh barisan hadapan dengan begitu baik. Jadi itu untuk Negeri Sembilan punya kekuatan. Untuk kekuatan yang terakhir, ni saya boleh puji lah untuk yang terakhir, goalkeeper Shihan is the great goalkeeper. Dia adalah goalkeeper yang terbaik. He is the best goalkeeper. Dia goalkeeper yang cemerlang. Dia goalkeeper yang pandai menutup ruang. Dia goalkeeper yang mempunyai reflection yang bagus. Dia goalkeeper yang memang bagi saya daripada segi situasi one on one bagus, daripada segi tutup ruang, dia pandai tutup ruang di dalam gawang dia memang bagus, cemerlang dan sebagainya. Tetapi dari segi buang masa tu dia perlu perbaiki lah kan? Yang tu dia perlu buang lah attitude dia tu. Tetapi daripada segi performance, kita tidak dapat menafikan yang kecekapan dan juga kekentalan Shihan adalah punca kenapa Negeri Sembilan tidak dibolosi lebih daripada 1 kan? Disebabkan kecekapan Shihan lah, reflection, semua dia bagus. Jadi itu yang boleh saya puji lah untuk pasukan Negeri Sembilan. Dan untuk kekurangan, benda yang boleh improve untuk pasukan Negeri Sembilan, yang pertama daripada segi penyudah, semalam mereka ada gerakan counter attack yang menarik, Adi Sukoti, Matthew Alves dan sebagainya. Tetapi bahagian penyerang ataupun bahagian attacking third pasukan Negeri Sembilan yang menjadi punca kepada mereka gagal untuk menang game ni. Yang mana percubaan yang ada tu, mereka gagal menyudahkan peluang tersebut dengan baik. Sepakan meninggi, ball control dah lawa, tapi decision making, penyudah yang terakhir tu yang menjadi tanda tanya. Kenapa ada Sukoti buat macam tu? Kenapa Matthew Alves shoot naik atas? Kenapa David Mawatur naik atas dan sebagainya? Itu yang menjadi persoalan. Jadi sekiranya mereka nak bermain dengan sit deep and counter attack macam semalam lawan dengan JDT, mereka perlu perbaiki kelemahan daripada segi finishing sahaja. Jadi kalau mereka berjaya menyelesaikan masalah dari segi penyudah tersebut, bermaksud counter attack dan juga sit deep, mereka akan berjaya dan jadi lebih efektif dalam game-game yang akan datang. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum. Komen di bawah.